Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Baik, untuk video kali ini kita akan bincangkan soalan exam pertengahan penggal kita baru ni, ya, bahagian A. Baik, soalan nombor 1, ya, soalan nombor 1, yang manakah bidang kajian makroekonomi. Okey. Kos lepas itu bidang kajian yang dalam mikroekonomi, keadaan inflasi makroekonomi, mekanisme pasaran dalam mikroekonomi, pelakuan pengguna pun mikroekonomi. So jawapannya ialah B, ya. Maka jawapannya adalah B. Baik. Soalan nombor 2, pendapatan negara yang dihitung mengikut harga tahun asas dikenali sebagai keluaran baik, harga tahun asas. Okey, harga tahun asas adalah pendapatan negara benar, ya. So jawapannya ialah A, ya. Keluaran negara potensi itu adalah keluaran negara guna tenaga penuh. Keluaran negara nominal itu adalah keluaran negara harga semasa. Okey, harga semasa. Manakala keluaran negara kos waktu itu adalah keluaran negara yang dihitung berdasarkan harga faktur. Okey, harga faktur. So jawapannya adalah A, ya. Baik. Okey, soalan nombor 3 ialah masalah terlebih nilai dalam pengiraan pendapatan negara mengikut kaedah keluaran dapat diatasi dengan menjumlahkan semua apa? Ya. Masalah terlebih nilai dalam pengiraan pendapatan negara mengikut kaedah keluaran dapat diatasi dengan menjumlahkan semua pendapatan faktur pengeluaran, perbelanjaan unit-unit ekonomi, nilai ditambah pada setiap peringkat pengeluaran, keluaran negara benar bagi sesetengah sektor ekonomi. Baik, soalan ini adalah mengikut kaedah keluaran. Bila kaedah keluaran, mestilah ia berkaitan dengan nilai tambah. Okey. So dengan menjumlahkan nilai tambah pada setiap peringkat pengeluaran, maka kita akan dapat pendapatan negara dengan menggunakan kaedah keluaran. Okey, kaedah keluaran. Tapi masalah terlebih nilai dalam pengiraan pendapatan negara ini dapat diatasi sekiranya kita kira nilai tambah sahaja. Ya, nilai tambah sahaja. Tujuan dia supaya tidak berlaku masalah pengiraan dua kali, ya. Supaya tidak berlaku masalah pengiraan dua kali. Okey, untuk soalan 3 ini jawapannya ialah C lah, ya. Soalan jawapannya adalah C. Baik, soalan 4 pula. Soalan 4, data pendapatan negara digunakan, ya. Data pendapatan negara digunakan untuk apa? Ini maknanya soalan ni minta kamu nyatakan kegunaan data pendapatan negara. Apa gunanya? Apa gunanya data pendapatan negara? Baik. Okey, so kegunaan data pendapatan negara A menganalisis kualiti keluaran. Itu memang tak boleh, ya. Data pendapatan negara tak boleh mengukur kualiti, ya. Mengukur kadar pengangguran pun tak boleh, ya. Pengangguran kita ukur menggunakan tenaga buruh, guna tenaga, ya, berkaitan dengan bilangan tenaga buruh, guna tenaga dan sebagainya, ya. So tak boleh guna data pendapatan negara, ya, untuk kita mengukur kadar pengangguran, ya. So B pun salah, ya. Menentukan kadar pertukaran asing pun tak boleh. Kerana apa? Kerana kadar pertukaran asing ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata wang. Okey, yang ini berkaitan dengan mata wang. So D, merancang kegiatan sektor ekonomi, ya. Merancang kegiatan sektor ekonomi,
itu adalah kegunaan data pendapatan negara. So jawapannya adalah D. Okey. Baik. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Gambar rajah di bawah menunjukkan kelok C dan kelok AE dalam sebuah ekonomi. Okey. Berapakah pendapatan negara pada tingkat keseimbangan? Jadi, berdasarkan rajah ini, okey, kalau kita perhatikan, Y1 ini bukan, okey, Y1 ini bukan keseimbangan pendapatan negara. Kerana apa? Kerana dalam AE dia ada C sahaja. Okey. So kita tak boleh gunakan ia untuk mengukur mengukur keseimbangan pendapatan negara. So keseimbangan pendapatan negara berlaku pada Y2. Pada Y2 kerana dia ada AE. So dalam AE ni dah ada semua dah komponen-komponen AE, komponen-komponen AE iaitu C, I, G, X, tolak M dan sebagainya lah. Okey, bergantung kepada soalan. Soalan itu minta berapa sektor. Tetapi kita mesti gunakan AE. Kita mesti gunakan AE. Tak boleh guna C sahaja. Kita tak pernah belajar lagi ekonomi satu sektor. Mesti ada ekonomi 2 atau 3 atau 4 sektor. Okey. Jadi soalan ini dia minta kamu cari nilai Y2. Cari nilai Y2. So berdasarkan soalan ini, senang saja kalau kamu kira untuk jalan shortcut, iaitu kamu ambil 260 ini, okey, kamu darabkan dengan pengganda. Okey, darabkan dengan pengganda. So bila MPC 0.8, 1 bahagi 1 tolak 0.8 sama dengan 1 bahagi 0.2. So penggandanya adalah 5. So 260 darab 5. Berapa? 260 darab 5, kamu akan dapat 1,300. So jawapan soalan nombor 5 ialah donkey. Itu Itu cara kira yang lebih mudah. Okey, cara kira yang lebih mudah. Lebih cepat sebab bahagian A ni kamu kena cepat. Kamu kena cepat untuk menjimatkan masa supaya kita boleh spend masa yang cukup dalam bahagian B dan C. Baik. Untuk gambar soalan nombor 6, gambar rajah di bawah menunjukkan kelok perbelanjaan agregat dalam sebuah ekonomi AE. Baik, pada pendapatan negara Y, okey, pada pendapatan negara kosong Y berlaku apa? Okey, berlaku apa? Baik. Di sini sebenarnya di sini adalah keseimbangan. Okey. Persilangan itu adalah keseimbangan. Tetapi pada Y berlaku apa? Berlaku lebihan penawaran agregat. Penawaran agregat di sini, okey. Manakala permintaan agregat AE adalah di situ. Dan kita tak boleh cakaplah di situ. Di sini kita tandakan senang. A, ini B. Okey, B. Penawaran agregat pada titik A, manakala perbelanjaan agregat iaitu AE pada titik B. B lebih kecil daripada A, maka berlaku lebihan penawaran agregat dalam ekonomi. So berlaku lebihan penawaran ini bermaksud apa? Berlaku lebihan penawaran ini sebenarnya bermaksud lebihan stok barang. Lebihan stok barang. B, berlebihan perbelanjaan itu bila AE lebih besar daripada Y, daripada AS. C, peningkatan aktiviti ekonomi. Itu memang tidak boleh dibuktikan dengan rajah ini. Keseimbangan pendapatan negara juga tidak berlaku di Y. Keseimbangan pendapatan negara berlaku di sini. Okey, tempat persilangan ini. Okey. Alright, soalan seterusnya soalan nombor 7 soalan nombor 7. Gambar rajah di bawah menunjukkan kelok AE dan pendapatan negara potensi, iaitu pendapatan negara guna tenaga penuh pada sebuah ekonomi. Okey, ini guna tenaga penuh dan ini pendapatan negara yang sebenarnya dicapai. Okey, pada titik Y, pada pendapatan negara Y. Jarak MN merupakan, baik,
Dalam soalan ini, jika pendapatan negara potensi lebih besar daripada pendapatan negara yang sebenar dicapai, iaitu pada Y, maka ekonomi ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan deflasi. Okey? Dalam keadaan deflasi. Maka jarak MN itu merupakan lompang deflasi. Okey? Merupakan lompang deflasi. Ya. Tapi kalau keadaan dia pendapatan guna tenaga penuh lebih kecil daripada pendapatan negara sebenar, maka yang wujud dalam ekonomi adalah masalah inflasi. Maka jarak MN ialah lompang inflasi. Ya. Manakala C itu jurang KNK, jurang pendapatan negara. Jurang pendapatan negara itu pula YFY ataupun YYF, itu jurang pendapatan negara, sama je dengan D itu. Ya. Okey. So jawapan untuk soalan 7 ialah B. Baik, soalan nombor 8. Ya, soalan nombor 8, gambar rajah di bawah menunjukkan keseimbangan pendapatan negara dalam ekonomi dua sektor. Ya. Dalam ekonomi dua sektor, diterangkan di sini dua sektor. Ya. Berapa jumlah tabungan pada tingkat keseimbangan pendapatan negara? Baik, jumlah tabungan pada tingkat keseimbangan pendapatan negara, yang pertama sekali kita kena cari dulu berapakah keseimbangan pendapatan negara. Okey. Yang ini bukan keseimbangan ya. Sebab C sahaja. Dia kena ada sekurang-kurangnya C tambah I. So kita kena tahu berapakah Y1 ini. Y1 ialah keseimbangan pendapatan negara. Kita kena cari dulu nilai Y1 ya. Baik, Y1 I dia kita tak tahu berapa kan. Pelaburan dia ialah 300 tolak 200 ini. Itu adalah sama dengan nilai pelaburan. Okey, nilai pelaburan. So di sini dia akan jadi C sama dengan 200 tambah 0.8Y tambah 300 tolak 200, iaitu pelaburan, iaitu 100. Maka fungsi C tambah I ini sebenarnya 300 tambah 0.8Y. Okey. 0.8Y. Kan? So kita cari nilai Y1. Seperti yang saya tunjukkan tadi, nak cari keseimbangan, bahagi saja 300 ini dengan darabkan saja 300 ini dengan pengganda. Pengganda bila 0.8 MPC, penggandanya adalah 5. Kan? Penggandanya adalah 5. Maka pendapatan negara 300 darab 5 sama dengan 1,500 kan. Okey, 1,500. Baik, bila 1,500, Y1 itu adalah 1,500 kan, 1,500. Baik, sekarang soalan minta tabungan. So kita berdasarkan fungsi C yang diberi ini, okey, fungsi C yang diberi ini kita boleh lihat fungsi S-nya ialah negatif 200 tambah 0.2Y. Kan? So awak gantikan pendapatan negara keseimbangan itu negatif 200 tambah 0.2 1,500. Berapa? 1,500. Okey. 1,500 0.2 darab 0.2. Saya tunjukkan satu persatu lah ya. Nanti ada yang tak faham ya. Okey, S sama dengan negatif 200 tambah 0.2 darab 1,500 sama dengan 300. Okey, tambah 300. So S sama dengan 100 ya. S sama dengan 100. So untuk jawapan soalan ini, soalan nombor 8 ini, jawapannya adalah A ya. A lah. Soalan nombor 8 jawapannya ialah A. Okey. Baik, soalan nombor 9 ya. Soalan nombor 9. Jika kecenderungan menabung sud MPS ya, MPS ya, ini adalah MPS ya. Dalam ekonomi dua sektor ialah 0.2Y.
maka pertambahan pelaburan sebanyak 200 akan menyebabkan pendapatan negara meningkat sebanyak. Okey, soalan ini soalan pusing saja. Tetapi soalan ini paling senang sebab kita baru MPS 0.2. Maka MPC-nya 0.8. Bila MPC 0.8, nilai penggandanya adalah 5. Kan? Nilai penggandanya adalah 5. Jadi bila penggandanya adalah 5 dan pelaburan bertambah, kan, pelaburan bertambah sebanyak 200, maka pendapatan negara akan bertambah sebanyak 5 kali ganda daripada pertambahan pelaburan itu, iaitu sebanyak 1000. Kan? So jawapannya adalah dongki. Very simple. Ingat ya, pengganda itu sangat penting fungsi dia dalam menghitung perubahan dalam pendapatan negara, perubahan dalam perbelanjaan, kan. Memang sangat penting. So kamu perlu menguasai konsep pengganda ini. Okey. Baik. Soalan nombor 10, rajah di bawah menunjukkan keseimbangan pendapatan negara mengikut analisis AD sama dengan AS sesebuah ekonomi. Peningkatan keseimbangan pendapatan negara dari Y1 ke Y2, okey, Y1 ke Y2 disebabkan apa? Okey. Soalan ini dia minta faktor yang menyebabkan AD ini bergerak ke kanan daripada D1 ke D2. Iaitu ke kanan itu maksudnya AD bertambah. So apakah yang menyebabkan AD itu meningkat? A. Penurunan harga input. Ini faktor yang mempengaruhi AS, bukan AD. Ya. Peningkatan produktiviti. Ini juga faktor yang mempengaruhi AS. Sebab peningkatan produktiviti akan meningkatkan AS. Penurunan harga input pun akan meningkatkan AS, penawaran agregat. Peningkatan kadar bunga. Okey, peningkatan kadar bunga akan menyebabkan pelaburan jatuh. Kan? Ini faktor yang mempengaruhi AD, tetapi akan menyebabkan AD jatuh. Kenapa? Sebab peningkatan kadar bunga menyebabkan pelaburan jatuh, AE jatuh dan AD juga akan jatuh. AD akan beralih ke kiri kalau situasi C ini berlaku. Tetapi dalam soalan ini AD itu bertambah. Penurunan cukai pendapatan. Okey. Penurunan cukai pendapatan ini mempengaruhi AD. Okey. Sebab apa? Sebab apa mempengaruhi AD? Sebab ia akan meningkatkan pendapatan boleh guna masyarakat. Dan bila pendapatan boleh guna masyarakat meningkat, maka C akan bertambah, AE bertambah, AD pun akan bertambah. Sebab apa? Sebab AD ini diterbitkan daripada kelo AE, AE, dan dia berhubung secara langsung. AE bertambah, AD pun akan bertambah. So jawapan untuk soalan nombor 10 ialah donkey. Okey? Ialah donkey. Alright. Okey, untuk soalan nombor 10 pula. Okey. Soalan nombor nombor 11 ya. Menurut teori Keynes, pertambahan bekalan wang dalam ekonomi menyebabkan apa? Baik, pertambahan penawaran wang dalam ekonomi akan menyebabkan dia flow dia macam ni. Yang pertama kali penawaran wang ni MS. Jika penawaran wang bertambah, kadar bunga akan jatuh. R akan jatuh. Ya. Bila R jatuh, pelaburan bertambah. Ya. Bila pelaburan bertambah, kesan dia AE akan bertambah. So pendapatan negara akan bertambah. Itu dia punya pergerakan dia. So berdasarkan teori Keynes ini, bekalan wang, pertambahan bekalan wang ini sebenarnya penawaran wang lah. Bekalan wang ini sebenarnya penawaran wang, sama saja. Dalam ekonomi menyebabkan kadar bunga, pelaburan dan pendapatan negara menurun, salah. Dan kadar bunga, pelaburan dan pendapatan negara meningkat pun salah. Dan kadar bunga menurun. Betul? C tu ya. Kadar bunga menurun, pelaburan dan pendapatan negara meningkat. Pelaburan dan pendapatan negara meningkat. Jawapannya C lah. Kadar bunga meningkat, salah ya. Yang ini salah. Kadar bunga menurun ya. So jawapannya ialah C ya. Okey.
Soalan nombor 12 ya, soalan nombor 12, permintaan wang untuk spekulasi bergantung kepada apa? Apakah faktor yang mempengaruhi permintaan wang untuk spekulasi? Ya, ini soalan straight A ya, kadar bunga yang mempengaruhi permintaan wang untuk tujuan spekulasi ya. Tingkat pendapatan ini yang mempengaruhi pendapatan ini mempengaruhi permintaan wang untuk urus niaga ya, dan awasan ya, permintaan wang untuk MDT ini MDA ke apa, tak ingat dah. Ini untuk awasan, ini untuk urus niaga. Tetapi kalau kadar bunga, dia akan mempengaruhi untuk tujuan spekulasi sahaja. Okey. So jawapan di sini ialah A lah. Okey, A. Baik. Soalan nombor 13 ya, soalan nombor 13. Apabila seorang peniaga mendepositkan wang tunai ke dalam akaun semasa, sekiranya penciptaan kredit berlaku sepenuhnya, maka okey, peniaga mendepositkan wang sepenuhnya, dicakap di sini ya, sepenuhnya. Baik. Pertambahan penawaran wang melebihi pertambahan deposit, maka pertambahan penawaran akan melebihi deposit. B, pertambahan penawaran sama dengan pertambahan deposit. Okey. Baik, ini akan berlaku. Jawapannya ialah B. Kenapa? Memang pada akhir proses penciptaan kredit, penawaran wang akan bertambah melebihi pertambahan deposit. Tetapi di sini dia tak bagi tahu. Soalan ini tak bagi tahu pun. Ini kesan segera, kan? Kesan segera. Apabila seorang peniaga mendepositkan wang tunai ke dalam akaun semasa, bermakna pada waktu itu sahaja, okey, pada waktu dia mendepositkan wang tersebut, maka dalam ekonomi akan berlaku pertambahan penawaran wang sebanyak pertambahan deposit yang dia buat tersebut. Pada waktu dia mendepositkan itu. Okey. Si pertambahan penawaran wang kurang daripada pertambahan rizab, salah. Di pertambahan penawaran wang sama dengan pertambahan pinjaman pun salah ya. Yang mengelirukan mungkin antara A dan B sahaja. Okey. Tetapi A itu pertambahan penawaran wang melebihi pertambahan deposit pada akhir proses penciptaan kredit. Okey. Sekiranya penciptaan kredit berlaku sepenuhnya, maka pertambahan penawaran wang sama dengan jumlah pertambahan deposit. Okey, so 13 jawapannya boy. Okey. Baik, soalan nombor 14 ya, soalan nombor 14. Jadual di bawah menunjukkan kunci kira-kira sebuah bank perdagangan. Jika nisbah rizab 10%, berapakah lebihan rizab yang boleh dipinjamkan? Baik. Sekarang ini yang deposit semasa saja ya, kamu ambil nilai 250,000 saja. 250,000, 10% daripada 250,000 ini ialah, okey, 10% daripadanya ialah 25,000 kan. Okey, 25,000. Tetapi bank dia simpan 37,000. Kan? Berapa lebihan rizab? So 37,000 itu tolak. Okey, tolak dengan 25 ini, kamu akan dapat 12,000 kan. So ini adalah lebihan rizab yang bank belum bagi pinjam ya, 12,000. So jawapan nombor baik. Okey. Itu adalah nisbah rizab 10. Berapakah lebihan rizab yang boleh dipinjamkan? Jawapannya adalah di sini soalan minta lebihan rizab. Okey. Jika nisbah rizab adalah 10%, berapakah lebihan rizab yang boleh dipinjamkan? Okey. Okey, kalau soalan ini dia tanya jika nisbah rizab ialah 10%, berapakah lebihan rizab yang bank tidak pinjamkan? Jawapannya akan jadi 12,000. Okey. Maksudnya sekarang ini dalam soalan ini soalan tanya lebihan rizab yang bank boleh pinjamkan. So sudah pastilah 250,000 itu, okey, 250,000 itu tolak dengan rizab.
Okey, result dia iaitu 25,000. Okay, so jawapannya ialah 225K kan. 225K. So lebihan result yang boleh dipinjamkan ialah Donki. Tapi 12,000 ni apa? 12,000 itu ialah bank telah menyimpan lebih daripada result yang telah ditetapkan. Lebih sebanyak berapa? Lebih sebanyak 12,000. Jadi kalau soalan berapakah lebihan result yang belum dipinjamkan, jawapannya boleh jadi 12,000. Tapi lebihan result yang boleh dipinjamkan, boleh dipinjamkan, maknanya bank boleh pinjamkan kepada orang ramai ialah sebanyak 225,000. Okey. Baik, soalan 15. Soalan 15, permintaan wang untuk tujuan awasan dan urus niaga adalah okey, baik. Yang ini kita sudah belajar dalam video yang lalu, di mana bentuk permintaan wang, bentuk kelok permintaan wang untuk tujuan awasan dan urus niaga berbentuk tidak anjal sempurna kalau kita lihat hubungannya dengan kadar bunga. Maka permintaan wang untuk tujuan awasan dan urus niaga adalah anjal sempurna terhadap kadar bunga. Salah. Tidak anjal sempurna terhadap kadar bunga. Sebab apa? Sebab bentuknya menegak kalau dihubungkan dengan kadar bunga. Okey, awak boleh rujuk video sebelum ini. Baik. Okey, soalan nombor 15 jawapannya ialah B. Baik, soalan 16. Jadual menunjukkan kunci kira-kira sistem bank perdagangan dalam sebuah ekonomi. Baik, berapa sumbangan sistem bank perdagangan ini dalam mewujudkan bekalan wang M1? Baik, macam mana kita nak hitung soalan 16 ini? Okey. Baik. Berapa sumbangan sistem bank perdagangan ini dalam mewujudkan bekalan wang M1? M1 sebelum ini kita belajar terdiri daripada shilling, kan? Shilling, duit kertas dan deposit semasa, kan? So dengan kemasukan deposit semasa sebanyak 10,000 ini, deposit semasa adalah termasuk dalam M1. Maka bank perdagangan ini telah mewujudkan bekalan wang M1 sebanyak 10,000. Kan? So jawapannya ialah C. Okey. Baik, soalan seterusnya ialah soalan 17. Menurut analisis ADAS, peningkatan harga dan pendapatan negara disebabkan apa? Pendapatan negara disebabkan oleh peningkatan harga dan pendapatan negara secara serentak. Okey, kalau kita lukis rajah, okey. Ini AD, ini ini AS, ini AD. Keseimbangan berlaku di P, okey, pada Y. Baik, jika soalan ini beritahu, peningkatan harga dan pendapatan negara, so sudah pasti disebabkan AD yang bertambah, kan? AD 1. Kenapa? Sebab apabila AD bertambah, P pun meningkat, pendapatan negara pun bertambah, kan? So situasi ini seperti yang ditunjukkan dalam soalan. Kedua-duanya serentak meningkat. Peningkatan harga dan pendapatan negara disebabkan oleh apa? Disebabkan peningkatan AD. Tapi dalam jawapan dia tak bagi tahu disebabkan peningkatan AD. Dia minta kamu cari faktor yang menyebabkan AD itu meningkat. A, penurunan kadar bunga. Penurunan kadar bunga. Memang jawapan dia A terus. Sebab apa? Sebab penurunan kadar bunga menyebabkan pelaburan bertambah, AE bertambah, AD pun akan bertambah. B, peningkatan produktiviti buruh itu akan mempengaruhi AS. Pemberhentian pemberian subsidi ini akan mempengaruhi AS. Ini akan menurunkan AS. Peningkatan cukai pendapatan individu ini akan menurunkan AD. So yang meningkatkan AD hanya A sahaja, penurunan kadar bunga. Okey. Baik, soalan 18. Kelemahan wang sebagai alat penyimpan nilai ialah wang mudah dipalsukan. Penawaran wang adalah terhad. Halaju wang yang tidak seragam. Nilai wang merosot bila harga meningkat. Jawapannya Donki lah. Donki yang ini tak relevan lah.
tak relevan. Penawaran wang adalah terhad. B itu betul. Tetapi itu adalah bukan punca yang menyebabkan kelemahan wang sebagai alat penyimpan nilai. Kelemahan wang sebagai alat penyimpan nilai ini adalah nilai wang itu yang merosot disebabkan perubahan harga. Ya, sebab apa? Sebab nilai wang itu dihitung berdasarkan perubahan harga. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah nilai wang. Semakin rendah harga barang, semakin tinggi nilai wang. Tetapi dalam ekonomi, nilai wang sentiasa berubah-ubah. Kenapa? Sebab harga barang sentiasa berubah-ubah. Sekejap naik, sekejap naik, sekejap naik, sekejap naik. Jarang-jarang saja turun, kan? Baik, soalan nombor 19 mengikut teori kuantiti wang. Jika halaju wang ialah 5 dan jumlah keluaran ialah 600 unit, maka perubahan harga daripada 4 kepada 6 adalah disebabkan, okey, kita sudah tahu persamaan MV sama dengan PT. Fisher, ini teori Fisher, kuantiti wang Fisher. Dan menurut teori ini, jika M naik 10%, dan harga pun akan naik 10%. Dan jadi kita kena bagi tahu, kita kena lihat di sini berapakah, awak kena cari dulu nilai penawaran wang M semasa harga 4 dan semasa harga 6. Dan semasa harga 6. Baik, M V berapa V? 5 kan? Sama dengan P adalah 4, keluaran negara ialah 600. T itu adalah keluaran negara. Kan? So di sini kamu akan dapat M sama dengan berapa? M 2400 bahagi 5. Penawaran wang sama dengan berapa tu? Okey, penawaran wang sama dengan 2400 bahagi dengan 5. 480. Okey. Ini M, penawaran wang apabila harganya 4. Dan apabila harganya 4. Tetapi bila harga yang baru pula, harga baru, iaitu M 5 sama dengan harga barunya ialah 6 darab dengan 600, kan? 600 3600, M sama dengan 3600 bahagi dengan 5. Berapa? 720. Okey, 720. 720. Okey. Ini adalah M1. Ya, M1. Okey. So M1 720, M yang asal 480. So bila harga ni naik, kan? Harga ni naik, maka sudah pastilah kenaikan harga ini berpunca daripada pertambahan M. M bertambah daripada 480 kepada 720. Kan? Ada tak? 480, ini bertambah daripada 480 kepada 720. So jawapan nombor 19 ialah C. Okey, dan soalan terakhir sekali, ya. Soalan terakhir sekali. Okey, soalan terakhir. Baik, soalan terakhir. Gambar rajah di bawah menunjukkan keluk permintaan wang untuk spekulasi MDS dan jumlah permintaan wang MD dalam ekonomi. Ini adalah permintaan wang untuk tujuan spekulasi dan ini MD. Maknanya MD ini sudah campur, MDS sudah campur dengan awasan dan urus niaga, kan? Baik. So permintaan wang untuk tujuan urus niaga dan awasan ialah, baik, macam ni. Okey, untuk soalan ini, okey, kita katakanlah pada kadar bunga, ingat, kalau sebenarnya
kalau berhubung dengan kadar bunga, permintaan wang untuk urus niaga dan awasan ini dia tidak dipengaruhi oleh kadar bunga. Maka dia akan berbentuk menegak. Okey. Dia akan berbentuk tegak. Bermula di sini. Ini adalah permintaan wang untuk urus niaga dan awasan. Tapi kita nak tahu berapakah nilainya di sini. Kita nak tahu berapa nilainya di situ, kan? Okey. So cara dia kita lihat pada satu-satu kadar bunga. Contoh pada kadar bunga 6. Pada kadar bunga 6, permintaan wang untuk spekulasi ialah 48. Tapi jumlah permintaan wang pada bunga 6 ialah 72. Kita sudah belajar bahawa MD sama dengan MD urus niaga tambah MD awasan tambah MD spekulasi. MD awasan dan tambah MD spekulasi. MS lah. So di sini kejap untuk urus niaga tambah untuk awasan tambah untuk MD ni sebenarnya MD. Okey, untuk elak kamu salah faham. Okey, tambah MD awasan tambah MD spekulasi, MDS, kan? So soalan sekarang dia dah bagi dah untuk MDS. Untuk MDS ini dia sudah bagi, iaitu berapa? Pada kadar bunga 6 itu MDS-nya ialah pada kadar bunga 6 MDS-nya ialah 48. Soalan tanya untuk awasan dan urus niaga, kan? Dan MD-nya berapa? MD-nya 72, kan? So kita boleh tahulah untuk ni tambah ini kita totalkan. Kita totalkan ini sebagai simbol X, kan? So X sama dengan 72 tolak 48 sama dengan X. So permintaan wang untuk tujuan urus niaga dan awasan sama dengan 72 tolak 48, ya, sama dengan X sama dengan 24, kan? Inilah A jawapan dia. Soalan nombor 20 adalah A, ya, A. Kalau kamu ambil pada kadar bunga 4 pun kamu akan dapat nilai yang sama, ya. Kamu akan dapat 24 juta juga, ya. Okey, ada soalan boleh hubungi saya, ya. Tak ada masalah. Saya akan bagi penjelasan sebaik yang mungkin. So untuk bahagian A ini saja perbincangan kita. Kita akan sambung pada video akan datang. Okey, terima kasih.